Hari ini, Anim, kita teruskan perbincangan berkaitan dengan Belanjawan 2022. Ya, harapan kita yang bersama pastinya untuk rakyat Malaysia, harapan Belanjawan 2022 masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin untuk berkongsi dengan kita. Doktor, kali ini pula mungkin soalan saya lebih kepada bagaimana pelaksanaannya. Kalau tahun lalu kita tengok Belanjawan 2021 dan kita ambil senario pada PKP. Kita dah PKP pada bulan 5 dan bantuan diberikan pada bulan 9. Ada gap dalam 3-4 bulan macam tu. Jadi kita melihat kepada pelaksanaan dan bantuan insentif yang diberikan daripada pihak kerajaan. Mungkin kali ini apa yang diharapkan adalah kecepatan ataupun masa yang sesuai diberikan kepada rakyat. Bagaimana pandangan doktor untuk perkara ini? Masa yang sesuai saya setuju, tetapi apa yang saya ingin melihat, yang saya berpendapat perlu ditambah baik adalah kita perlu memberikan bantuan-bantuan ini secara yang berterusan, kerana kita tahu bahawa keadaan pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang kita kata berbentuk dinamik. Jadi kita tidak boleh memastikan bahawa keadaan 100% akan berada pada keadaan yang kita jangka. Jadi saya berpendapat dalam masa kita berada dalam fasa pemulihan ini, kita boleh melakukan pelbagai strategi mungkin yang lebih kreatif supaya bantuan-bantuan yang diberikan ini boleh dilakukan secara yang berkala dan berterusan sehinggalah kita betul-betul keluar daripada pandemik ini. Ini bukanlah sesuatu yang bagi saya mustahil, dan mungkin isu yang akan dibangkitkan adalah sama ada kita berupaya untuk nak finance. Saya fikir mungkin di mana kita nak dapatkan dana, sedangkan kita tahu bahawa keadaan ekonomi pun tidak lebih baik. Bagi saya, dalam keadaan yang kita kata kita tidak pernah alami ataupun unprecedented, masa yang kita tidak pernah yang luar biasa seperti ini, saya berpendapat bahawa kita tidak perlu begitu terlalu obses dengan kita katakan kadar defisit dan kadar hutang, sedangkan kadar hutang negara kita pun kita telah naikkan ke 65%, dan kalau kita lihat pun negara-negara dunia luar memang pada ketika ini juga meningkatkan tahap hutang mereka untuk memastikan bahawa kebajikan dan juga kehidupan rakyat itu dapat diteruskan dan juga aktiviti ekonomi dapat diteruskan dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan pandemik ini. Doktor, okey, mungkin kita nak sentuh satu sektor yang sempat kita nak sentuh ni. Kalau tadi kesihatan telah pun kita berikan, mungkin sekarang sektor pendidikan pula, doktor. Sebab kita melihat kepada kembalinya murid-murid ini ke sekolah, pelajar-pelajar juga kembali ke kampus masing-masing. Dan sektor pendidikan antara yang ketinggalan juga akibat daripada pandemik ini. Bagaimana sebenarnya untuk Belanjawan 2022 menerapkan, membantu, membina dan memelihara kembali sektor pendidikan ini, doktor? Dalam sektor pendidikan, saya berpendapat kita perlu memahami bahawa bila kita sebut berkaitan dengan keadaan new normal, norma baru ni, perkara-perkara yang saya fikir jelas yang perlu diambil perhatian adalah dari sudut kita punya yang kita kata dari sudut digitalisasi itulah. Okay, jadi mungkin juga bagi saya, apa yang penting adalah bagaimana kita melihat model di masa hadapan. Sama ada mungkin kita akan melakukan satu model yang berbentuk hybrid. Mungkin ada setengah subjek itu mungkin dia lebih baik kita lakukan secara maya, dan mungkin ada juga yang kita boleh lakukan secara face to face. Tapi apa yang penting adalah bagaimana kerajaan melihat dari sudut keberkesanan pembelajaran dari rumah itu, supaya kita dapat melakukan satu mungkin perubahan daripada sudut bagaimana kita nak mencari satu penyelesaian yang kita kata terbaik, supaya tidak ada yang kita kata ketinggalan dari sudut mungkin akses kepada internet itu, terutamanya di kawasan luar bandar. Jadi ini saya fikir kita katakan kemiskinan digital ataupun dan juga digital divide itu perlulah ditangani dengan lebih baik di dalam belanjawan kali ini. Dan kita melihat kepada selepas ini segalanya kita ke arah pendigitalan. Yang amat penting sekali, sektor terutama sekali bagi penjanaan pekerjaan sektor swasta maupun sektor awam ini juga akan meningkatkan, juga difikir akan ditingkatkan dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran. Bagaimana pendapat doktor sendiri melihat kepada perkara ini yang dapat memberi impak daripada Belanjawan 2022?
Pekerjaan sememangnya menjadi isu utama sebab kalau kita lihat pada tahun lepas, kesan utama akibat daripada pandemik COVID-19 dan juga akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan itu, kita lihat pada bulan Mei tahun lepas kadar pengangguran tu sudah pun mencecah 5.6%. Walaupun kita lihat adanya penurunan dalam data kadar pengangguran pada sekitar 4.6%. Namun begitu, menuju ke hadapan, kita perlu memastikan bahawa kita dapat menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang kita katakan pasca pandemik ini. Dan ini pun ada ditekankan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi apa yang saya harapkan sebenarnya yang penting di sini adalah pekerjaan yang kita kata setaraf dengan kelayakan yang adalah kepada pekerja-pekerja ada di Malaysia di dalam kita punya pasaran buruh, dan juga terutamanya bagi saya golongan muda. Kerana kalau kita lihat dalam pasaran buruh kita pun, apa yang menjadi isu adalah jenis pekerjaan yang kita katakan berpendapatan tinggi itu masih lagi kurang, dan ini saya fikir memberikan kesan kepada graduan-graduan kita yang baru keluar daripada universiti. Jadi kerajaan perlu mengambil inisiatif, langkah proaktif supaya kita dapat mengatasi masalah ini. Dan saya fikir isu utama dia di sini juga adalah berkenaan dengan digitalisasi dan juga dari segi bantuan-bantuan peningkatan dari sudut reskilling dan juga upskilling itu. Ya, okey. Doktor, bagi mereka yang menonton kita di Malaysia hari ini, mungkin ada juga yang telah pun menganalisis rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini, itu antara bayangan juga ke mana arah tuju belanjawan. Ada juga jangkaan-jangkaan yang menginginkan supaya industri mereka dibantu selain pada industri-industri besar, sektor-sektor yang telah kita bincangkan tadi. Yang banyak terjejas juga yang baru nak bernyawa ini juga mungkin juga mengharapkan agar bantuan itu. Bagaimana doktor melihat kepada jangkaan daripada rakyat terhadap belanjawan pada petang ini supaya kita dapat seiring, doktor, untuk mendapat satu belanjawan yang bagus untuk semua, doktor? Belanjawan yang bagus pada saya pada ketika ini bukan lagi kita nak melihat untuk nak menyeimbangkan antara kita katakan perbelanjaan dan juga kita katakan untuk nak mengurus dari segi hutang dan defisit. Maksud saya di sini kita perlu bila kita lihat perlu adanya perbelanjaan untuk rakyat, keperluan yang mereka perlukan, yang bagi saya benda ni jelas. Jadi saya fikir ia perlu dibantu dan diteruskan. Jadi sememangnya harapan saya pun, saya melihat seperti segala langkah dan juga dasar yang telah pun ada selama ini, sepanjang kita lihat 8 pakej rangsangan yang telah pun dibentangkan pada masa lepas tu, seperti subsidi upah, dari segi bantuan kewangan, grant khas untuk perniagaan. Ini semua perlu diteruskan. Namun begitu, mungkin ada beberapa perkara yang mungkin kerajaan boleh lihat, kerana kita tahu masalah dia ni bila kita nak kita kata fasa pemulihan, dan kita kata sekarang memanglah banyak negeri pun telah hampir masuk ke fasa 3, fasa 4 dalam pelan pemulihan negara. Tapi kita tahu bahawa mereka masih lagi memerlukan bantuan. Jadi ini yang saya fikir perlu dilihat di dalam belanjawan 2022 ini. Setuju. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Kita harapkan inilah sampai kepada kita, jangkaan kita, dan dapat untuk kita saksikan pada petang ini. Terima kasih, doktor. Assalamualaikum. Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia UUM, bersama dengan kita tadi berkongsi. Kita harapkan belanjawan 2022 ini inklusif, menyeluruh, pastinya telus dan berimpak tinggi untuk kita rakyat Malaysia. Dan jangan lupa saksikan pembentangan bajet 2022 pada hari ini, Jumaat 29 Oktober jam 3 petang nanti akan bermula bersama dengan hos Azaria Tagaya dan Mior Abdul Malik serta 2 panel tetamu khas. Segala persoalan bakal terjawab di TV3. Program khas Bajet 2022 eksklusif kami bawakan di TV3 sahaja, okey? Baiklah, kita nak rehat seketika selepas ini. Kalau mungkin anda ada yang nak menyalurkan bantuan ataupun nak bersama-sama dengan kami, nantikan seketika nanti kita nak kongsikan tentang daripada Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia hari ini.